Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Faradila Ikmal Omar dari Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor akan membentangkan satu kajian yang bertajuk Amalan Pembelian dalam Talian semasa Perintah Kawalan Pergerakan dalam kalangan belia di daerah Hulu Langat. Baiklah, untuk isi kandungan, yang pertama adalah pengenalan, kedua sorotan literatur, ketiga metodologi dan keempat adalah dapatan kajian. Untuk pengenalan, seiring dengan perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi, kita mengalami perubahan gaya hidup dalam kalangan masyarakat lah. Dan situasi pandemik COVID-19 yang melanda dunia sejak tahun awal 2020 telah mencetuskan fenomena normal baru dalam kehidupan kita. Ini merangkumi aspek komunikasi, sosial ekonomi, pendidikan dan perniagaan. Ironinya, pembelian secara dalam talian merupakan alternatif untuk berbelanja bagi mendapatkan barang keperluan semasa tempoh PKP. Objektif kajian adalah untuk mengenal pasti tahap amalan pembelian dalam talian semasa PKP. Yang kedua, untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi amalan pembelian dalam talian semasa PKP. Baik, untuk sorotan literatur, ada beberapa perkara yang saya masukkan dalam slide untuk pembentangan. Yang pertama berkaitan perkhidmatan. Jika pengguna berpuas hati akan kualiti perkhidmatan dari sistem jualan dalam talian pada sesuatu laman sesawang, perbelanjaan dalam talian menjadi sangat tinggi. Ini menurut Hogan Saragih dan Rizky Ramdhani 2012. Yang kedua berkenaan dengan produk. Semasa aktiviti pembelian dalam talian, kebanyakan pengguna membeli berdasarkan bentuk luaran produk atau perkhidmatan seperti gambar, maklumat yang berkualiti, klip video dan sebagainya yang bukan merupakan gambaran sebenar produk atau perkhidmatan tersebut. Ketiga adalah kualiti laman web, yang mana kualiti laman web yang mesra pengguna dengan paparan grafik yang menarik dan penggunaan pilihan menu yang pelbagai dapat membantu pelanggan dalam pencarian produk atau perkhidmatan yang diinginkan. Yang keempat adalah amalan pembelian. Kemajuan teknologi yang semakin pesat di Malaysia telah mendorong kepada peningkatan terhadap pembelian dalam talian. Hal ini kerana pengguna merasakan pembelian secara dalam talian merupakan satu kaedah pembelian yang baru kerana ianya berasaskan teknologi. Ini adalah kerangka konseptual yang mana terdapat 3 faktor yang kita nak lihat hubungannya terhadap amalan pembelian dalam talian, iaitu perkhidmatan, produk yang ditawarkan, kualiti laman web. Jadi hipotesis ada 3 lah kat sini ya. Kita akan tengok dan kita akan ujilah hipotesis ini, yang mana hipotesis 1 terdapat hubungan signifikan antara perkhidmatan dengan amalan pembelian dalam talian. Hipotesis 2, terdapat hubungan yang signifikan antara produk ditawarkan dengan amalan pembelian dalam talian, dan hipotesis ketiga tentang terdapat hubungan yang signifikan antara kualiti laman web dengan amalan pembelian dalam talian semasa PKP. Seterusnya saya pergi kepada metodologi. Dalam kajian ni, kami penyidik telah menggunakan kaedah kuantitatif melalui online survey dalam Google Form yang kita edarkan kepada responden sebanyak 100 orang responden dalam kalangan belia yang berumur 18 hingga 30 tahun di daerah Hulu Langat, dan kami menggunakan pensampelan snowball sampling. Baik, ini adalah dapatan kajian. Pertama sekali kita melihat kepada ujian kesahan ataupun reliability test untuk item yang telah kita gunakan dalam kajian ni lah. Ada 2 tahap ya. Pertama semasa pra-ujian, kemudian semasa kajian sebenar dilakukan lah. Jadi kita dapat melihat secara kesimpulannya dalam jadual ini, melalui kajian sebenar, kita dapati perkhidmatan item-item ini telah diuji dan di tahap memuaskan. Produk pula dalam tahap yang tinggi dan memuaskan. Kualiti laman web tinggi dan memuaskan. Amalan pembelian dalam talian juga tinggi dan memuaskan.
dengan bacaan alfa yang melebihi 0.7 ke atas. Baik, seterusnya adalah profil demografi. Agak kecil di sini tapi saya harap pembaca ataupun penonton boleh nampaklah bacaan di sini. Okey, yang mana majoriti responden kita adalah terdiri daripada wanita ataupun golongan perempuan, belia perempuan sebanyak 68%. Ya, majoriti berumur 21 sehingga 23 tahun. Okey, dan majoriti juga adalah dalam kalangan bahasa Melayu. Dan ini antara mukim di daerah Hulu Langat yang dijadikan pilihan lokasi, yang mana majoriti adalah dari daerah Hulu Langat. Tahap pendidikan mereka majoriti adalah yang telah memiliki sarjana muda, dan masa mereka melayari internet untuk pembelian ini, kita melihat bahawa dapatannya menunjukkan 11 ke 15 jam. Mereka menggunakan internet lah untuk membeli belah semasa tempoh PKP. Dan antara produk atau barangan yang mereka beli adalah majoritinya adalah tentang barangan penjagaan diri. Ya, selain itu ada jugalah contohnya yang banyak masa PKP adalah gadget, gadget yang mana kita gunakan untuk pembelajaran kan anak-anak dan juga remaja sendiri kalau mereka masih belajar di IPT dan sebagainya, mereka juga memerlukan gadget yang sesuai untuk mereka meneruskan pembelajaran mereka lah. Seterusnya adalah skor min bagi pemboleh ubah bebas dan pemboleh ubah bersandar. Daripada jadual ini kita dapat lihat bahawa pemboleh ubah bebas iaitu perkhidmatan produk tawarkan kualiti laman web mempunyai skor min di tahap yang sederhana. Begitu juga dengan pemboleh ubah bersandar iaitu amalan pembelian dalam talian semasa PKP ini juga dalam tahap yang sederhana jika melihat kepada bacaan min yang kita perolehi daripada analisis. Dapatan seterusnya adalah tentang hubungan antara perkhidmatan produk kualiti laman web dengan amalan pembelian dalam talian. Yang mana ini kita menggunakan Pearson correlation. Dan kita melihat hasil dapatan menunjukkan bahawa ketiga-tiga hipotesis menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan lah antara faktor-faktor tadi, perkhidmatan produk penerima web terhadap amalan pembelian dalam talian dengan tahap yang sederhana bagi ketiga-tiga faktor. Ini pula adalah keputusan hipotesis, yang mana hipotesis satu terdapat hubungan yang signifikan antara perkhidmatan dan amalan pembelian dalam talian semasa PKP yang menunjukkan hubungan yang positif dan diterima. Begitu juga dengan hipotesis 2, hubungan yang positif dan diterima, dan hipotesis 3 juga positif dan diterima. Baiklah, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahawa peniaga yang menjalankan perniagaan dalam talian perlu memikirkan cara yang kreatif dan menyediakan perkhidmatan yang selamat kepada pengguna agar pengguna lebih yakin untuk menjalankan pembelian dalam talian semasa PKP dengan mudah dan pantas. Cadangan kajian masa depan boleh diperluaskan dengan membuat perbandingan antara responden yang berbeza tahap status sosioekonomi. Dan seterusnya, ini bertujuan untuk melihat pola penyertaan dalam pembelian dalam talian semasa pandemik COVID-19 serta kesannya terhadap belia B40, M40 dan T20 secara keseluruhan. Sekian sahaja daripada saya. Saya sudahi pembentangan saya dengan ucapan terima kasih. Sekiranya terdapat sebarang persoalan, cadangan atau komen, boleh email saya di alamat email faradila@quiz.edu.my. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.